Okay. Alright, so malam ini kita ada dua apps yang kita nak go through. Pertama Huobi, lagi satu adalah Royal Queue. So saya akan mulakan sesi kita dengan Huobi. Okay, sekarang ni saya nak share screen. Okay, sekejap ya. Kita kena guna handphone supaya dia direct boleh ni. Share screen sekarang. Okay, start now. Okay. Anda nampak screen saya? Alright. Okay, so bagi anda yang tengah Zoom ni, it's the best for you ada dua device. Satu anda buka Zoom, anda boleh nampak screen yang saya share di Zoom ni, dan satu lagi anda dekat handphone anda buka anda punya app so that anda boleh go through bersama-sama dengan saya. Okay, benda pertama bila kita masuk Huobi ni, of course kita nak login. Kalau orang tak tahu login kat mana, bila anda buka tu anda pergi dekat Mi. Dekat Mi nanti dekat bahagian atas tu, kalau for those yang belum lagi sign up, login, dia ada login dengan sign up dekat atas tu. So anda tekan. So bila anda tekan, so anda kena masukkanlah anda punya email dan password dan buat verification untuk login. So setiap kali kita nak login, selalunya Royal Queue akan minta kita buat verification, which is kita kena tekan butang send tu, and kemudian kita kena pergi check email kita, dapatkan 6 digit number, 6 digit code nombor yang diberi, anda masukkan dan buat verification baru anda boleh masuk. Huobi ni kalau katakan anda terlupa password lah, alamak saya lupa password, and then saya reset. Kalau saya reset, saya tak boleh buat withdrawal, maknanya saya nak withdraw duit ke maybe Huobi lain ke, maybe ke Royal Queue ke, saya tak boleh buat withdraw dalam masa 24 jam, which is account saya ni tak boleh buat withdraw. Sebab tu kalau nak reset, anda kena tunggu sehari baru anda boleh buat withdraw. Ingat tu Alright, so then ramai yang tertanya-tanya kat mana nak ambil link referral untuk Huobi. Ini saya masih lagi dekat dengan Mi. Sekejap ya. Ini dia Mi. Anda nampak tak ni Mi? So kalau dulu, kalau tak silap saya lah, a few weeks ago masa saya screenshot guideline tu, kat sini dia panggil MY. So sekarang ni dah jadi Mi dah semua. And then dulu kalau anda tengok dekat ujung ni, dulu home tau yang gambar logo Huobi tu, tapi sekarang ni dia panggil Huobi. So kalau saya tersasul sebut home tu, itu adalah Huobi. Sebab kalau kita sebut Huobi kan takut semua orang confused. So saya akan sebut Huobi home untuk yang hujung ni, yang saya bulatkan, yang anda nampak tak? Right. So saya clear dulu. Kalau dulu kita nak ambil link referral, bila kita tekan dekat Mi tu, dia ada link referral punya icon, tapi sekarang ni benda tu tak ada. So kat manakah kita punya link referral? Anda nampak tak? Privileges, ini. Kat bawah ni ada nombor kan, USDT. Saya clearkan ini, anda tekan dekat nombor ni, tengok nombor anda punya nombor berapa. So macam sekarang ni saya punya 212.19. So anda klik dekat nombor anda tu. Saya clear dulu dan saya klik sekarang. Bila klik sahaja, dia akan buka ini page refer and earn. So kalau anda tengok dekat bawah, dekat bawah tu ini dia copy link, saya bulatkan. So copy link ni anda tekan, anda klik. Saya clearkan dulu. Bila saya klik copy link, dia akan copy keluar tu kan, copy. Saya buat lagi sekali. Ini already copy dah. So anda pergilah dekat WhatsApp ke apa ke, and then anda paste. Alright. Itu anda punya link, and then anda kalau anda nak tahu kat mana siapa anda punya downline dalam Huobi ni, kat mana anda nak tengok. Actually ID, right, ini anda dapat tak? Saya tekan tadi, saya ulang balik my earning, jap, ini dia color dia color kelabu sikit, anda nampak tak? My earnings alright, saya clear dulu baru saya boleh tekan. Saya tekan sekarang my earnings.
Okay, ini adalah referral anda untuk Huobi. Maknanya siapa downline anda. Tapi kita tak nampak nama. Dia letak email. Okay, ini dia contoh dia. Ini email. Ini email tu pun dia disable a few huruf. Okay, dia letak asterisk saja. So anda kena main agak-agak aja siapa. That's why important anda tahu details downline anda. So inilah downline kita. Okay, so anda boleh tengok, anda boleh scroll sampai ke bawah. So saya clear. Okay, and then dekat sebelah kanan ni, ni nampak tak dia colour kelabu, commission, saya nak tekan commission sekarang, okay. Ini commission, kata orang referral, income referral untuk Wobi yang saya dapat. So this quantity ni, 212 ni, dia dah masuk dalam Wobi saya dah. So dia akan bagi tahu dari mana datanya, anda kena scroll ke bawah lah. Okay, saya clear. Saya scroll ke bawah, anda tengoklah berapa. So contohnya kalau macam ni, ni 26 hari bulan, ini USD ke ni 1.17 USD. So ini total dia. So anda boleh scroll ke bawah, tengok anda punya. Ini for those yang ada downline untuk apa, untuk Huobi. Kalau anda tak ada downline lagi, anda tak nampak apa-apa dekat sini. Okay, alright. So saya clearkan sekarang itu untuk referral Huobi. Saya patah balik. Okay, kat sini, okay. Anda boleh tengok, okay, untuk confirm balik anda punya, kan bila kita bagi link, okay, sometimes anda tak pasti ini anda punya ID. Actually ini anda punya ID, saya. This is your ID, tapi kita tak galakkan you bagi ID ni suruh orang isikan sebab takut dia salah type ke apa semua. That's why kita galakkan you pakai copy link ni. Bila copy link ni dia akan bagi the whole link. Bila orang tu klik saja, kita punya referral code ni dimasukkan dalam registration form tu automatically. Ni nombor referral code sama kat sini. Okay. Alright, selepas tu okay, anda juga, saya clear dulu. Clear, tutup, patah balik. Alright. So, yes. Sekarang ni anda tengok ini adalah menu dekat ni. So for those yang mula-mula join, sekarang ni, okay, saya tekan. Okay, right. Anda nampak ni, anda tekan dekat nama anda ni. Okay, saya clear dan saya tekan. Okay. Dulu dia tak ada my account. Dulu kalau bila kita tekan saja dia terus pergi dekat verification. Sekarang ni dia letak dekat satu page ni nama dia my account. So ID verification ada dekat sini. Sekarang ni dah verified lah. Kalau yang belum verified tu dia akan tulis kat sini unverified. So anda kena tekan dekat sini. Saya tekan sekarang. Okay. ID verification ni, yang ni, okay, saya nak ingatkan untuk orang yang nak register new member, okay, actually dalam guidelines pun dah ada, tapi ramai sangat orang yang terlepas pandang. Dekat atas ni, okay, saya tunjuk, ini kan ada kotak, okay. Okay, kalau yang belum daftar lagi boleh buka kat sini, by default dia akan letak spot. Okay, dulu kita panggil exchange, EXCHANG. Sekarang ni exchange tu dia dah tukar nama jadi spot, SPOT. So kat sini mula-mula masuk tu orang yang baru nak buat verification dia akan letak spot. Okay, alright, apa yang perlu anda buat? Okay, anda kena tekan masa mula-mula anda kena ambil yang buy crypto. Sebab kalau anda pakai yang spot, anda kena buat verification IC depan belakang sahaja. Lepas tu bila anda nak beli crypto, okay, anda kena buat lagi satu verification which is face punya verification tu. So anda kena buat 2 kali kerja. Sebab tu saya galakkan bila anda nak buat verification, okay, anda pilih yang buy crypto. Bila buy crypto, okay, so anda pilih dulu yang ni, anda tekan confirm. Okay, bila anda pilih yang buy crypto ni, automatically dia akan terus buat dua sekali verification which is IC, untuk IC lah, siapa ya, passport lah, and then untuk face verification sekali. So sekali harung dia buat, and then kita boleh guna semua yang ada kat sini, boleh guna spot, buy crypto dan derivative ni sekali. Okay, itu just nak remind sahaja. Saya clear. Okay, close. Okay, alright. So, okay, ini untuk ID verification, very straightforward. Okay, dulu ada apa yang dia macam apa promosi sementara yang avatar tu, sekarang ni dah tak ada lagi. So dulu sempatlah saya dapat satu avatar ni. Siapa yang sempat ni, siapa yang sempat dapat avatar ni, boleh tak komen dekat chat, cakap saya ada avatar. So tak semua orang dapat, ini masa tu tengah promosi. Okay, so dapatlah avatar S Voyager ni. So
apa yang anda akan dapat masa tu bergantunglah kepada akaun masing-masing. Dan masa tu pun kita boleh tukar username sekali. Alright, host minta tolong tengok dalam waiting room, ada orang nak masuk. Okay. Alright, so ini kita masih lagi berada di Mei. Penting kalau anda ada soalan ataupun anda sangkut masa pendaftaran ataupun anda ada isu dekat P2P. Okay, kalau kat sini ni, ini penting, ni nampak tak? Support. Okay, customer care or care line. Okay, saya clear dan sekarang saya nak masuk Saya tekan support. Bila tekan support, okay, nampak tak yang keluar tu robot tu. So kat sini dia ada soalan-soalan yang selalu orang tanya, top question. Anda boleh klik dekat sini ataupun anda boleh tanya. Contohnya lah, saya ada isu dengan verification. Contoh verification. Nampak tak saya type? Verification. Tangan besar sangat. Keypad ni kecil sangat. Okay. So nampak tak? Bila type verification saja, tekan send, dia akan keluar semua topik-topik ataupun soalan-soalan yang berkaitan dengan verification. Contohnya lah kat sini, anda punya verification fail ni kat sini. So anda kena tekan yang ni. Sekejap saya clear. Saya tekan sekarang identity verification fail Okay, ni saya tekan. Okay, so dia akan bagi tahu ni. So dia akan bagi tahu, so kalau tak kalau anda masih lagi hadapi isu dia, anda kena tekan unsolved. Okay, nampak tak ni unsolved. Okay, ni maknanya isu anda masih tak selesai. So clear. So saya akan tekan. Okay, sekejap. Tekan unsolved. So ini nampak tak? Okay, call customer service. Actually dia tak call, dia chat. Tapi dia letak tulis ni call customer service. Okay, saya clear dan saya tekan sekarang. Okay, so dia minta anda punya email, anda punya nombor handphone. Okay, so anda letaklah email anda contohnya. Okay, yang ni akaun mana letak je lah email. Okay, anda letak email anda, senang dia kalau ada apa-apa nak hubungi anda. Sekejap saya letak saya punya email. Okay, yahoo.com. No, ni tak payah, so confirm. Bila confirm saja, dia akan call. Okay, call. Tengok nampak tak? Ni will serve you. Okay. Alright. Okay, tengok. Dia akan tanya apa yang dia boleh tolong. So anda check lah dengan dia. Sorry, just try this customer service function. Okay. Alright, so anda nampak tak? So anda check lah dengan dia apa masalah anda, IC tak boleh nak lepas ke apa ke, anda tanya dia orang direct sebab tak guna anda tanya upline anda, tak guna anda tanya saya, tak guna anda tanya Datuk Jah sebab kita tak ada akses kepada Huobi ni. So anda kena tanya direct customer service. Alright, okay bye. Okay, saya dah bye. Alright, so dah. So dia cepat tau, Huobi ni setakat inilah dia respon sangat laju dia punya customer service. Sangat membantu juga, dia akan check. So kalau apa-apa dia akan advise you apa yang nak buat seterusnya. Okay, so ingat penting dekat mana, dekat Me Support Contact Customer Service. Kalau anda sangkut hal-hal Huobi boleh tanya diorang direct sebab customer service ni ada access, orang lain tak ada access kepada sistem ni. Okay, that one is clear. Please lepas ni gunakan function support ni, especially those yang baru-baru, anda boleh tanya macam-macam. And then dekat sini juga, dekat Me ni, saya masih lagi berada di Me, okay. Saya masih lagi berada pada yang baru masuk, saya sekarang berada dalam Huobi, dalam ini function untuk Me masih lagi berada di sini. Saya clear, saya tutup. Alright. Okay, dekat sini anda tengok services ni ada, nampak tak ni? Huobi Learn. Okay, sekarang ni saya nak klik dalam Huobi Learn ni. Clear. Okay, sekarang kita klik sama-sama. Alright. Kat dalam ni ada macam-macam info. Anda tengok tak kat situ? Pasal cryptocurrency, investing, how to guide, macam-macam artikel. So please luangkan masa. Okay, kliklah setiap benda yang ada ni, baca. It's
very good knowledge untuk kita punya info pasal crypto ni. Macam mana nak transfer, macam mana nak ni, semua ada ni. How do I read, semua. Anda boleh tengok dekat sini. Boleh tak share dekat saya dekat chat siapa yang dah tengok this Huobi Learn. Cakap saya. Siapa yang belum tu, okay, thumbs up aja ke, meanings that you akan check about this function lepas ni. Alright, so Huobi Learn, okay, itu dia. And then ini contact CEO tak payah lah. Okay, alright. So PNL tak ada, others. Okay, so sekarang ni saya keluar balik ke Huobi Home. Huobi Home, home ya. Okay, kalau kat Huobi Home ni, benda yang penting, okay, setengah devices, okay, especially phone-phone yang lama, contohnya iPhone yang lama-lama, iPhone 6 ke iPhone, tengok jenis model dia tak keluar tau top up, deposit buy ke prime list, kadang-kadang dia tak ada tau kat depan ni. So dekat atas ni, sekejap ya, anda nampak tak ada tanda tambah penjuru atas kanan ni. Okay, yang tambah ni, okay, sekarang ni saya nak tekan yang tambah tu. Bila saya tekan, top up pun ada dekat atas ni. And then kat atas ni pun ada contact customer service. It's a shortcut lah, anda boleh tekan dekat atas ni. Okay, so sekarang ni seterusnya saya nak pergi, ini yang memang kita gunakan lah dekat dekat waiting room. Okay, ini semua orang yang orang yang tak rename. Okay, alright. Okay, so saya nak pergi kepada top up, which is kalau anda tengok kat sini, ini dia. Saya nak tekan kat sini saya tekan sekarang. Okay, clear. Okay, bila tekan. Okay, so please make sure anda masuk ni P2P, make sure it's buy and make sure it's USDT. Sebab apa? Kadang-kadang tu dia tunjuk dekat coin lain, dia masuk dekat coin lain. So anda kena tekan. Okay, saya clear sekarang. Okay, saya ulang. Ini untuk kata orang apa? Untuk orang-orang yang baru, okay, ini adalah listing seller, penjual ataupun broker USDT yang ada dalam Huobi ni. So seller-seller ni semuanya dah berdaftar dengan Huobi. Saya sarankan kalau anda nak beli USDT, please beli dalam Huobi ni. Jangan beli orang perseorangan kat luar. Satu, sebab kenapa? Kalau anda sangkut beli Huobi dalam P2P, dalam Huobi ni, kita boleh komplain dekat customer service. Customer service akan bantu kita selesaikan masalah kita. Contohnya, saya beli dengan seorang ni, seller dia nama A, okay, saya dah transfer duit tapi dia tak bagi saya Huobi. Saya komplain dekat customer service. Customer service tu yang akan kejar seller tu supaya release USDT dekat saya. Okay, kalau anda beli dekat orang individu dekat luar sana, which is saya tak tahu siapa, anda beli dengan dia, anda transfer duit, lepas tu dia tak bagi anda USDT, anda tak ada tempat nak komplain. Kalau itu consider gone case lah kalau dia tak bagi. Kita pun tak bertanggungjawab sebab kita tak kenal siapa orang tu. So please kalau nak beli melalui P2P dalam Huobi ni. So seller ni ramai, okay, anda boleh pilih siapa saja yang anda nak. Majority mereka dia akan kata orang dia hanya terima pembayaran melalui akaun bank yang sama dengan Huobi. Contoh Huobi ni katakan nama saya Zaimah. Bila saya pilih seller tu, saya buy, nanti dia akan bagi details pembayaran. Saya buka akaun online banking saya, which is maybe bank to you, CMB Click. Ini macam kita nak transfer duit dekat orang biasa tu. Okay, kita buka, kita akan transfer dekat orang tu. So majority seller kat sini hanya terima akaun bank yang nama sama dengan Huobi. Okay, dia akan letak syarat. Contohnya, okay, let's say saya buka Lucky Star Restricted. Okay, kalau anda tengok kat sini, yang buy ni saja yang anda boleh beli tau. Yang contoh kat atas ni, bind phone number ni, dia nak you bind dulu akaun Huobi ni dengan phone number. Okay, so anda bind dulu baru ada boleh beli dengan dia. Atau kalau ada yang restricted ni, contoh dia kat sini Lucky Star 777 ni, saya nak tekan restricted. Okay, saya tunjukkan. Sekejap. Okay, right. Ni, this one, saya nak tekan yang ni, nampak kan? Okay, saya clear. Saya tekan sekarang, okay, dia akan bagi tahu kenapa dia ni, saya tak boleh beli dengan dia. Dia kata kat sini yang seller ni dia tak jual dekat orang yang beli less than 10. Dia ada di syarat each
each seller ni boleh letak apa jua syarat yang diorang nak. Okay, so anda tak boleh beli dengan dia. So anda belilah dengan siapa yang buy ni. Okay, sekarang ni katakan saya nak beli dengan okay, contohnya ada tak Hansen malam ni? Let me see. Okay. Alright. Saya tak nampak pula. Tak ada. Malah nak cari. Okay, tak apa. Kita buka orang lain. Okay, alright. Contohnya yang atas ni senang sikit. Okay, kalau anda tengok kat sini, saya kan suka LV kan. So saya nampak lah ada seorang ni nama dia LV23. Jangan gelak, saya nampak anda senyum. Okay, LV23. Ini dia punya nickname Okay. So kat sini harga dia 4.226. Dalam guidelines masa saya rakam gambar tu, screenshot tu 2 titik perpuluhan. Sekarang ni dia started last week. Dah 3 titik perpuluhan harga untuk USDT ni. Okay, so anda kena tengok berapa limit. Okay, contohnya macam ni, limit dia jual minimal RM3,000 Malaysia. So kalau anda nak beli RM2,000, anda tak boleh beli dengan LV23 ni. So kalau anda nak beli RM4,000, anda boleh beli dengan dia. Okay, alright. So saya akan tekan buy, saya clear dulu. Contoh nak katakan saya nak beli dengan LV ni. Saya tekan buy. So setiap seller dia akan ada note ni. Okay, sekejap. Nampak tak note? Okay, anda kena baca ni, wajib baca. Sebab setiap seller ada different punya requirement. Yang ni dia dah letak dah besar-besar ni. Strictly noted party bank account. Okay, dia siap tulis bahasa Cina, English, Chinese, bahasa Cina dengan bahasa Melayu dia siap letak. Noted party bank account Lepas tu dia minta you reference tu jangan letak sensitif punya wording macam ni crypto jangan, USDT, Binance jangan. Selalunya apa saya buat sama ada saya akan letak nama saja, nama first name lah. Kalau Zaimah Muhammad saya letak Zaimah sahaja, ataupun kadang-kadang tu dia minta kat sini dekat note ni letak your phone number. So you kena tengok apa yang dia orang minta. Okay, dia dah tutup dah sebab bila you tekan buy ni, okay, bila kita tekan buy kat bawah ni nampak tak you ada 45 minit sahaja untuk baca note ni untuk decide you nak tak beli dengan orang ni. So bila habis timer yang kat bawah ni, okay, dia akan tutup this one. Sebab ini kita baru tekan buy, kita belum decided lagi nak beli atau nak order atau tak Okay, alright. So katakan, okay, sekarang ni saya nak cancel ni. Katakan saya nak beli dengan dia, saya masukkanlah. Sekejap. Okay, dah tinggal 17 minit. Katakan saya masukkan 1,000. Okay. Okay, ini nak beli USDT Okay, saya akan tekan butang order. Bila saya tekan order sahaja, less than minimum. Okay, 3,000 sekejap. Lupa tadi. 3,000. Saya. Minimal 3,000. Right. Okay, this one. Saya letak 3,000. Okay. Right, saya order. Okay. Nampak tak ada timer, ada jam. Timer, jam, bolehlah anda nak sebut apa pun ni dekat sini, confirm order ni. The moment anda tekan order tadi, anda cuma ada 15 minit sahaja untuk apa? Untuk buat pembayaran dan untuk update di seller. So please bila sampai part ni cepat-cepat buat pembayaran online dan update dia, sebab bila habis saja masa ni 15 minit, order anda ni akan di-cancel. Sehari hanya 4 kali saja anda boleh cancel. Bila 4 kali je, lepas tu anda dah tak boleh nak buat pembelian lagi. Anda kena tunggu 24 jam, maknanya the next day baru anda boleh beli balik dekat P2P ni. So yang ni okay, saya ada masa dalam lebih kurang 14 minit. So kat sini belum lagi ada info, anda kena tekan pay now. Nampak tak kat bawah tu? Okay, kita clear. Saya tekan pay now. Baru dia keluar info bank. Nampak tak kat sini? Ini nama dia. Okay, nama bank dia. Okay. Okay, ini public bank, account nama dia. Alright. So dekat hujung ni, anda nampak tak ada macam 4 segi tu? Okay, 4 segi ni bila kita tekan, kita boleh copy account number tu. Okay, saya clear dan saya tekan. Tengok saya tekan. Dia keluar copy, maknanya dah copy. So dekat sini anda tinggalkan Huobi ni, anda pergi buka anda punya online banking. Contohnya saya pakai Maybank, saya online apps Maybank tu, pergi dekat transfer dekat mana nak transfer ke bank yang lain. Public bank ni, so transfer macam biasa.
Okay, itu. So bila saya dah transfer, dah settle tu, saya screenshot screen tu, the receipt, okay, saya simpan as image dalam handphone ni. Lepas tu saya tekan contact seller dekat bawah ni, contact seller. Okay, it's very important contact seller ni. Clear, saya masuk sekarang. Okay. Okay. Just trying newbie. Okay. So dia akan check dengan kita, dia akan remind lagi. So receipt tu nanti anda bagi dekat orang ni. Ini saya takkan buat pembayaran lah, ini contoh saja. So ni dekat sini. Ini ada gambar ni. Okay, saya tekan sekarang. So tekan album, nanti you ambil lah gambar you, receipt you tu dekat mana. And then bagi dekat dia, dah bagi receipt dekat sini. Anda patah balik dekat atas tu. Okay, ni anak panah tu nampak tak? Sebelah kiri tu kan. Okay, tekan yang tu. Okay, untuk pergi ke page seterusnya ni, yang tadi. Dan baru anda tekan completed. Completed Okay, sebab apa? Sebab kita nak kena update. Okay, bila anda tekan, saya tekan sekarang tapi saya takkan ni. Completed aja, dia akan keluar ni, confirm payment. Anda baca betul-betul ni. So kalau saya tak bayar tapi saya kata saya bayar, ni. My account will be frozen. So ni. So ni cancel sebab saya tak buat ni. So this one saya akan cancelkan sebab saya tak nak beli. Okay, itulah cara dia. I confirm. Ini saya cancel cancel sekejap. Okay. Tulis. Okay. Right, ini saya cancel, saya tekan kat bawah cancel. Okay, ni. Confirm I haven't pay sebab saya cancel this order, saya cancel order. Alright. So saya rasa tadi dah cukup clear. Nanti bila you dah buat pembayaran, the seller ada 5 minit untuk check and untuk release USDT. So USDT you akan masuk kat mana? Dia akan masuk dekat wallet. Okay, dekat bawah ni. Okay, nampak ni wallet. Wallet so kita tekan wallet sekarang. Wallet dia akan masuk dalam spot. Dulu exchange sekarang dia dah spot. Okay, this one it's here. Dia akan masuk sama ada spot ataupun fiat. So kita tak tahu, kadang-kadang tu the seller bawa masuk dalam fiat, kadang-kadang bawa masuk dalam spot. Katakan dia masuk dalam fiat, okay, saya tekan fiat sekarang. Kalau dia masuk dalam fiat, dalam ni ada 100, okay, kita kena buat transfer. Ni button ni transfer dari fiat pergi ke spot. Okay, alright, so saya clear. So transfer ni anda tekanlah, anda follow saja transfer. Okay, ini dari fiat ke spot, anda kena tukar BTC ni, anda tukar ambil USDT. Okay, amount dalam ni tadi saya ada 100, letaklah berapa, okay, ataupun anda boleh tekan all, nanti anda transfer. Yang ni saya tak nak transfer lah, follow saja. So nanti dia akan transfer masuk ke spot. Dari spot ni lah kita boleh, okay, ini spot. Okay, dari spot ni kita boleh withdraw. Withdraw ni maknanya bawa kita punya USDT daripada Huobi pergi ke Royal Q dengan withdraw ni. Ingat tak? Kita nak bawa 140, kalau yang Fodos yang kali pertama register kan, kita nak bawa 140. Saya buka. Okay, sekarang ni tekan withdraw this one. Okay, kita tekan sekarang. Okay, apa yang listing kat sini bergantung apa coin yang you ada dalam spot. Kalau you tak ada apa-apa coin, dia akan keluar satu sahaja USDT So ini sebab saya ada banyak coin, dia akan keluar banyak lah. So you pilih USDT ni. USDT, okay, saya pilih USDT. Alright, so benda pertama of course you kena pilih withdrawal network. Ini kena pilih dulu tau. Sebab by default dia letak dekat ERC20. ERC20 kalau dipakai yang ni, charges dia kat bawah ni fee, dekat 10 USDT. Sebab tu kita kita galakkan you pakai TRC20. Sekarang ni TRC20 dia charge balik. Dulu ada promosi, dia percuma So sekarang ni dah charge berapa? 1 USDT untuk setiap transaksi. Ini dia. Sebab tu kalau yang nak transfer 140, nak withdraw, saya betulkan, nak withdraw daripada Huobi pergi ke Royal Q yang 140 tu anda kena letak 141. Bila letak 141 anda akan dapat 140 dekat Royal Q nanti.
withdrawal address ni of course you akan ambil dekat mana, dekat ROIQ, nanti saya akan tunjukkan. So ini penting sebab anda akan selalu buat apa, nak top up ke, nak apa dekat tu, anda selalu akan gunakan function withdraw ni. Okay, saya clear sekarang. Okay, patah balik. Okay, alright. So katakan saya Zaimah, saya nak bagi USDT kepada akaun ni. Ini akaun Haris contoh dia. So anda kena dapatkan dia punya ni address deposit Okay, sekejap. Okay, address deposit. Ni dia deposit, tekan. Saya tekan sekarang. Okay, seperti biasa kat sini anda pilih USDT dulu. Okay, this one pilih. Okay, tekan USDT and then anda kena pilih sama pilih TRC, tekan. Okay, ini kalau anda duduk sebelah-sebelah anda terus boleh scan dia punya apa ni, anda terus boleh scan kalau sebelah-sebelah, kalau tidak anda copy address. Address ni lah nanti yang kita akan gunakan bila kita withdraw lah tadi kan. So dia minta apa? Dia minta address. Address itulah yang kita perlukan letak dekat sini. This one. So seterusnya anda ikut saja, anda follow sahaja. Details ada dalam guideline. Saya just tunjuk, saya tak buat transfer Okay. Alright, saya clear. Okay. Sudah buat deposit apa semua ni. Okay. Tadi kita beli USDT P2P kan. Sekarang ni anda ada USDT, anda nak withdraw masuk dalam account bank anda. Okay, account bank ni terpulang lah mana-mana account bank anda. So apa yang perlu kita buat, okay, duit USDT yang ada dalam spot ni, kita kena bawa pergi ke fiat dulu. Sekarang ni dalam spot, so kita kena transfer ke fiat. So ini sekarang berada di spot, kita kena bawa pergi ke fiat. Bagaimana? Kita kena tekan transfer. Okay, sekarang ni saya tekan transfer. Kita tekan transfer, dia proses yang sama. So dari spot account ni kita kena tukar dulu. Okay, this one, tukar. So tekan yang ni. Okay, clear. Tekan spot atas. And then kita kena pilih token ataupun coin tu USDT. Lepas tu letakkanlah jumlah kat sini berapa banyak yang kita nak keluarkan tu. Contohnya saya sekarang ni account ada 50, anda letaklah berapa, nanti anda transfer dia akan masuk dalam fiat. So biarkan USDT tu berada dalam fiat, okay, dah ada dalam tu. So anda pergi dekat home, tadi kan kita top up kan, kita tekan kat sini, dekat top up deposit buy ni, okay, tadi kita tekan kat sini kan, okay, kita tekan kat sini balik, clear, top up, okay. Okay, tadi kita buy, sekarang ni kita nak let go USDT kita, so kita kena tekan apa, sell, nampak tak, sell. Okay, saya tekan sekarang, tekan sell. Okay, anda nampak tak dekat screen tu, itu adalah buyer yang ready nak beli kita punya USDT dan harga yang dia offer sebelah kanan tu. Tapi again you hanya boleh beli dengan orang yang dengan orang yang dia punya button tu sell, maknanya kita jual dekat dia. Contohnya kalau let me see siapa yang sikit-sikit sebab kebanyakannya nilai yang besar. Okay, contohnya 6,000, 8,000 semua besar ni. Okay, yang ni kecil sikit. Okay, right. Nampak tak 200? Ni. Okay, kalau anda tengok kat sini, ni nickname dia MZ0505. Dia limit dia 203,000, maknanya dia nak beli minima 2,000 up to 3,000. So macam katakanlah saya ada 200 USDT dalam fiat tadi, saya boleh jual kat dia. So saya tekan sell. Okay, sekarang ni saya nak tekan. Saya tekan sell. Okay, yang ni you kena setkan dulu your account bank. Okay, sebab account bank ni lah yang akan dia transfer duit dia ringgit Malaysia kepada you. You setting. Okay, yang ni letak nickname lah. Apa-apa nickname yang you nak. Tapi ini you kena setkan dia punya
you punya phone number. Ini kena wajib salah satu ni. So you setkan, okay. Lepas tu you setkan your bank. You follow saja ni step by step. Saya tak nak buat kat ni sebab ini bukan account yang utama. So anda boleh setting sendiri nanti. So set dulu, lepas tu semua dah setting, dah okay, and then you boleh jual dekat orang tu. So sama juga proses macam kita beli tadi, dia ada timing ya. So nanti bila anda jual je kat dia, orang tu ada certain masa untuk transfer ringgit Malaysia, nanti akan keluar notification. So anda check dekat account bank, kalau dalam bank anda duit dah masuk, okay, anda release USDT tu kat dia, so anda dapatlah dia punya duit tu dalam bank anda. This process it might 5 minit, actually sekejap saja, memang sekejap sangat. Okay, anda boleh cuba, anda boleh buat sendiri. So kalau orang kata kena tunggu lama nak buat keluar duit, tak ada, dia sekejap sangat ni. Kalau anda ada duit dekat fiat aja, anda terus boleh buat. Cubalah, cuba kata orang jual USDT anda tengok sendiri. Okay, alright, itu P2P dah clear, bye apa semua. Okay, lagi satu dekat Huobi ni, prime list sekarang ni tak ada. Next one saya tak pasti bila, ini yang dah lepas. Okay, prime list. Okay, prime list ni adalah coin-coin yang baru dipasarkan. Okay, kita tekan prime list sekarang. Okay, ini dah lepas, so tak ada lagi. Tak ada apa, yang baru tak ada lagi. So dia tak tentu, kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali, so bergantung kepada Huobi lah. So dia akan offer coin macam yang ni, nama dia ARKN. Dia punya details tu anda boleh tekan dekat ni, view more ni, nampak tak ni? Okay, kita tekan sekarang. Okay, bila tekan, sekejap dia loading. Okay, anda boleh baca detail tu, apa nama dia, berapa unit yang ada, berapa harga dia. Okay, ini dia. So sama ada dia ada dua cara. Sama ada anda queue, nasib anda lah, kalau anda dapat, tak dapat. Dengan lagi satu, anda beli Huobi punya token HT. Okay, yang ni selalunya anda akan dapat, tetapi jumlah dia bergantung kepada berapa ramai dia akan bagikan sama rata. So maksimum queue ni, tengok ni maxima. Okay, this one purchase value limit. Kalau Q ni maksimum 50, kalau HT holiday ini. So berapa dapat, actually dia bergantung kepada Huobi nanti. Dia akan agih-agihkan lah, dia ada pengiraan apa semua tu. Okay, alright. Ini nanti bila dah ada new one, you all cubalah sendiri. Q apa semua tu. So saya clearkan yang ni. Okay, saya patah balik. Alright. So prime list is very straightforward. Okay, dari prime list dah set up. Okay, you nampak tak ni dekat bawah ni, kadang-kadang Huobi akan sentiasa ada macam promosi lah, promosi rewards. Okay, anda nampak tak ni, 3M million for you, spin it. Okay, sekarang ni saya akan tekan spin it. Okay, tekan. Okay, tunggu sekejap. Okay, ini. So anda boleh cuba tekan, kalau ada. Yang ni saya dah tak ada ni dah, saya dah tekan hari tu, so memang tak ada apa. So saya boleh check apa yang saya pernah dapat dekat bawah ni, my prizes. Ini pun tak ada, no record, tak ada. So anda boleh tengok for those yang ni orang baru yang banyak trading, dia akan bagilah ni. Anda cuba. Okay, anda cuba. Okay, saya tutup. Okay, right, and then sudah. Okay, dekat bawah ni, okay, ingat tak tadi kalau yang untuk prime list anda kena ada 300 HT untuk join, itu yang kata orang yang wajib dapat lah. So kat mana nak beli HT tu, actually kita boleh beli coin, kita boleh beli secara manual dekat dalam ni. Okay, ini dia, nampak tak ni trade kat bawah ni. Okay, saya tekan trade sekarang. Okay, bila tekan trade, okay, dekat atas ni nampak tak ada macam 3 line ni. Okay, saya akan tekan yang tu. Bila tekan, okay, anda boleh search apa jua kata orang anda punya coin yang nak. Contoh kat sini saya letak mana, MANA. Okay, mana, saya tekan mana, dia akan keluar mana kat sini. Dekat bahagian atas tu ni, okay, nampak tak? Dia ada macam carta ni. Okay, saya akan tekan tu sekarang. Bila anda tekan, anda nampak tak? Ini adalah
apa tu, ini apa dia panggil, live tau, carta ni live. Kita boleh tengok sekarang mana tengah drop. Okay, anda boleh pilih nak tengok ni 15 minit dia punya ni, ini 1 jam. So anda boleh pilih, saya tukar. Contohnya saya tengok sejam, macam mana performance dia, 4 jam, turun naik, ni. Okay, 1 week, anda boleh tengok. So ini contohnya dalam masa 4 jam, 1 jam ni. Anda boleh besarkan juga, besar kecil anda boleh kecilkan. Suka hati anda lah anda nak besarkan kecilkan, anda boleh tengok. So sekarang ni mana tengah drop, it's a good timing kalau nak beli mana. Contoh ni nak beli manual So bila you nak beli kat bawah ni, of course dalam you punya spot tadi, dekat wallet spot you tu, you dah kena ada USDT. Kalau you tak ada USDT, you tak boleh buat pembelian. So USDT dah ada, bawah ni ada tekan buy. Okay, sekarang ni saya tekan buy. Okay. Dia pergi balik yang tadi. So kalau saya nak beli, saya boleh beli buy mana ni. Okay, kat sini limit order, nampak tak ni limit order. Okay, saya clear, dia ada limit order, dia ada market order. Limit order ni maknanya you nak beli berapa unit mana dekat sini. Ni the amount, cap mana ni ni. You masukkan amount berapa unit mana. 2 unit mana ke, 10 ke, dia you boleh letak ini limit order Kalau lah, you pilih market order, berapa USDT yang you nak beli untuk mana. Ni, this one, USDT, berapa USDT untuk you beli mana. So dia akan tunjuk berapa balance USDT yang dia ada. Sebelum you dah masukkan apa juga, sama ada limit order ke, market order ke, you tekan buy mana, then you beli. So itu beli secara manual. Okay, so nanti bila harga dah naik, you kena jual manual jugalah. So you sell dekat sini. So ini yang kita kata orang sangat beruntung kita jumpa Royal Q tau. Kalau dulu orang nak trading, orang buy sell sendiri dekat sini. Tengok carta sendiri, lepas tu decide nak beli bila, lepas tu decide nak sell bila. Tapi sekarang bila kita dah ada Royal Q, kita setkan saja robot yang akan tradekan untuk kita. Okay, alright. So kalau HT tadi, okay, saya clear. Tadi kan HT, okay, kita clear yang ni. Saya nak cari HT. Sekejap. HT, USD, alright. So bila tekan ini HT, harga sekarang 9.2 USDT untuk satu HT. So syarat untuk apa nak masuk tadi prime list tu diperlukan 300 HT. Ini pegangan saja, kita hold USDT ni dalam kita punya hobi So okay, so masuk kat sini harga dia berapa? Anda tengok kat situ. 300 HT is 2760 USDT. So kita letak, kita parking dekat kita punya Wobi. So nanti boleh kita masuk prime list tu. Okay, again prime list tu dia tak banyak you dapat, dia bergantung pada nasib you. Okay, up to tengok berapa banyak you punya pegangan HT ni, atau yang mana Q tu, yang Q tu free tapi kena register and then tengok nasib anda. Anda boleh dapat up to 50 USD nilai untuk coin prime list yang baru tersebut. Okay, ini sudah clear. Okay, sekejap. Okay, alright. So dekat bawah ni, saya pergi dekat mana tadi balik. Empty. Okay, right. Kat bawah ni, anda nampak tak ni? Ada history. Okay, cuba tekan tu. Clear. Saya tekan history sekarang. Okay, ini adalah semua transaksi yang robot buat untuk kita. Sell, buy, semua dekat sini. Kalau ada orang yang tanya, kat mana nak tengok apa semua ni? Kalau dekat hobi, dekat sini history ni. Ataupun anda boleh tengok, okay. Ni, ada ni all pun anda boleh tengok. So tekan history. So tekan, okay. Ni. Yang ni completed, anda boleh tengok. Open. So anda boleh tengok, go through kat sini. Itu transaksi anda. Alright. Okay, dah settle trade. Okay. Sekarang ni market ada apa sangat. Wallet tadi dah clear dah. Okay.
Ni. So kalau anda ada banyak, ini untuk orang yang dah lama, kalau anda ada banyak yang kecil-kecil, tengok make sure dekat ni spot, sekejap spot ni anda on kan yang ni. Kalau anda tak on, dekat bawah tu berderet dia tunjukkan juga coin yang anda tak ada. So bila anda on yang ni, okay, dia akan hide yang mana yang kita tak ada asset. So anda on kan, okay. Contohnya saya tunjukkan sekarang ni. Kalau saya tak on, tengok banyak gila kat bawah kan. Yang ni kita tak ada pun asset dia. So anda on saja, tak adalah serabut mata anda. Okay, dia akan paparkan apa yang anda saja ada saja. So kalau anda perasan, dekat bawah-bawah tu ada yang kecil-kecil je nilai dia. Macam ni, 1 inch ni. Okay, saya ada 0.002, IUSD ni 0.00. Dia ada aset ataupun coin yang nilai dia sikit saja. So kalau anda perasan, anda ada ni exchange small balance ni, go exchange kan. Okay, alright, so anda tekan dekat go exchange ni. Okay, saya buat ni sekarang, clear, go exchange. Okay, ini dua yang kecil tadi kan. So saya tick kan, okay, tick IUSD, tick 1 inch, okay. So dekat bawah ni saya nak tukarkan dua coin yang kecil ni kepada HT. Estimated dia, of course lah dia tak besar, tapi daripada nampak banyak-banyak tu saya nak tukarkan ni kepada HT. Ini value dalam HT. So saya akan klik exchange to HT ni. Okay, clear. Saya tekan sekarang. Okay, dia akan keluar ni. Ini dia punya ni exchange dia. So confirm, tekan confirm. Okay, so tadi tengok balik dah tak ada dah yang kecil-kecil sikit-sikit nilai tadi, semuanya dah masuk dalam HT ni. So kalau anda ada banyak-banyak coin, anda boleh buat. Okay, ini untuk orang yang lama yang dah banyak buy sell dia ada value kecil-kecil tu. Right, so ada yang tanya berapa, okay, kalau anda tengok dekat sini, okay. Ini, sekejap excuse me. Ini ada 1116 kan, hasil tambah, okay, sekejap. Hasil tambah yang kat sini, ini, okay, sekejap. Dengan bawah-bawah tu, bawah tu semua campur, okay, dia akan jadi jumlah dia yang kat atas tu. Ini jumlah dia yang kat atas tu. So anda boleh campur sendiri. So duit anda, USDT anda tu ada 116, tapi dia dah gunakan untuk beli mana, untuk beli AVAX, AAVE, Atom dan sebagainya. So sekarang ni, okay, yang you ada, yang robot ada untuk buat transaksi hanyalah this one, this one, USDT. Ada 53 sahaja. So balance ni yang akan kita nampak dekat ROIQ jap lagi. Okay, jap saya nak tengok pun. Alright, okay. Sekejap. Okay, alright. Okay. Okay, ini adalah dah settle dah. So saya akan clearkan. Okay. Dekat hobi. So saya rasa untuk hobi itu sahaja, yang lain tu tak guna sangat. Okay, wallet sudah, ini sudah. Okay, ada, saya nak tengok dekat chat. Dekat chat tak ada apa. Okay, alright. Okay, so saya akan berhenti seketika, tapi saya nak bagi laluan kepada seorang yang istimewa. Okay, saya akan stop share ni. Alright, so please saya akan sambung bab untuk ROIQ selepas ini. Okay, bagi saya take a break sekejap.